Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pembaca berita politik semasa. Semoga hari-hari anda dalam keadaan baik dan sentiasa diberkati. Calon PKR bagi Parlimen Pandan Rafizi Ramli menyifatkan kritikan Perikatan Nasional PN berhubung perincian dalam pengisytiharan hartanya sebagai remeh-temeh dan mengabaikan hakikat bahawa pihak lain gagal menunjukkan ketelusan yang serupa. Rafizi berkata serangan tersebut hanyalah untuk mengalihkan perhatian dan menunjukkan mereka tidak faham industri teknologi dan suasana pelaburan dalam syarikat pemulut startup. Seperti dijangka, reaksi dari BN dan PN adalah untuk menimbulkan perkara remeh-temeh berkenaan pengisytiharan harta saya. Saya sudah menjangkakan reaksi mereka dan itu memberi bola tanggung kepada kami dalam kempen PRU15, katanya dalam kenyataan hari ini. BN dan PN tidak berani mengisytiharkan harta. Dalam keadaan rakyat menilai untuk memilih calon yang bukan sahaja mengaku bersih tetapi dibuktikan bersih, kegagalan BN dan PN mengisytiharkan harta membezakan kredibiliti antirasuah PKR dan parti-parti BN dan PN, katanya lagi. Antara pihak yang mengkritik perkara itu adalah Rashid Hasnun dari Bersatu yang mempersoalkan jika Rafizi mengumpul kekayaan menggunakan sumbangan orang ramai, memandangkan Inbox meminta dana awam ketika mula ditubuhkan. Ada juga yang mempersoalkan nilai aset Inbox dan kedudukan kewangan syarikat berkaitan analisis data itu. Inbox menjadi tumpuan kerana sebahagian besar aset yang diisytiharkan Rafizi adalah saham syarikat itu, yang diasaskannya pada 2017 dan menjadi pemegang majoritinya. Dalam pengisytiharan harta Rafizi, nilai saham itu berjumlah 17 juta ringgit. Tak faham penyata kewangan? Menjawab kritikan berkenaannya, Rafizi berkata dia tidak meninggikan nilai saham Inbox dan penilaian saham dibuat berdasarkan harga yang dibayar pelabur berasaskan Willing Buyer, Willing Seller. Terbitan saham terakhir Inbox dalam 2022 adalah pada nilaian 75 juta ringgit. Nilaian ini sebenarnya lebih rendah dari nilaian rasmi yang dibuat oleh Cradle, sebuah agensi rasmi. Kerajaan yang meletakkan nilaian Inbox kepada harga 105 juta ringgit, katanya. Katanya lagi, dakwaan bahawa syarikat itu mengalami kerugian menunjukkan pihak yang membuat dakwaan itu tidak faham membaca penyata kewangan. Ini kerana, katanya, Inbox berjaya meraih keuntungan kecuali pada 2019, iaitu ketika tahun pertama syarikat itu menjadi entiti komersial sepenuhnya. Dia juga berkata jangkaan keuntungan untuk tahun kewangan 2022 adalah 1.5 juta ringgit. Jasa Inbox terhadap Rashid. Berkenaan dakwaan Rashid bahawa dia mengumpul kekayaan daripada sumbangan awam, Rafizi menegaskan sebahagian besar pelaburan dalam Inbox adalah dari simpanannya sendiri. Dia berkata memiliki simpanan yang besar hasil ketika dia bekerja sebagai akauntan bertauliah di London, sebelum menyertai Petronas dengan pendapatan RM25,000 sebulan, bonus sehingga 12 bulan untuk setahun serta menerima pampasan RM400,000 ketika Petronas memendekkan tempoh perkhidmatan dan umur persaraan dari 60 tahun ke 55 tahun. Sebab itu, saya mempunyai simpanan yang mencecah RM2 juta menjelang umur 30 tahun dan simpanan ini yang digunakan untuk memulakan syarikat pemulut, katanya. Katanya lagi, kemenangan Rashid pada PRU 2018 ketika masih bersama PKR antaranya kerana Inbox. Kesemua hasil Inbox sehingga 2018 telah dibelanjakan sepenuhnya untuk membiayai kempen PRU 14 yang menyumbang kepada kemenangan PH dan memberi tempat kepada bekas-bekas wakil rakyat PKR yang melompat seperti Rashid sendiri. Setelah PRU 14 berakhir dan semua hasil dibelanjakan sepenuhnya, saya tidak ada pilihan lain kecuali menukar model Inbox menjadi komersial dan menerbitkan saham-saham baru kepada pelabur untuk membolehkan kaki tangan Inbox seramai 150 orang kekal dengan kemahiran mereka, katanya lagi. Hari ini, seorang lagi pemimpin Bersatu Abdul Latif Ahmad berkata Rafizi tidak menunaikan janji yang dibuat pada 2017 iaitu untuk mengagihkan saham Inbox kepada kaki tangannya. Ketika itu, Rafizi meminta sumbangan untuk meneruskan operasi Inbox di saat syarikat itu membuat persediaan menghadapi PRU 2018. Pada masa itu, syarikat itu sudah beroperasi selama 9 bulan dengan 80 kaki tangan, dengan kos operasi sebanyak RM300,000 yang sebahagian besarnya digunakan untuk pentadbiran dan pembayaran gaji. Ketika itu, dia berkata kos Inbox adalah daripada simpanan serta sedikit sumbangan orang ramai, dan menyasarkan kutipan sebanyak RM3 juta untuk menampung operasi sehingga PRU 14.